Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah, insya-Allah pada malam ini insya-Allah kita bersiaran lagi sekali lagi dalam link live streaming audio kuliah insya-Allah sebagai perkongsian hadis. Insya-Allah pada malam ini kita akan berkongsi hadis dalam berkaitan dengan umrah insya-Allah. Kita akan membaca hadis dalam kitab Fadilah Haji dan Umrah insya-Allah, dan berkaitan malam ini berkaitan dengan umrah. Sebagaimana solat, adanya solat fardu seperti solat 5 waktu, dan ada juga solat sunat, iaitu yang disyariatkan untuk hamba-hamba yang menyerah diri dan bersyukur agar pada mana-mana waktu pun mereka ingin hadir ke hadirat ilahi, maka mereka dapat hadir. Begitulah juga dengan ziarah ke Baitullah. Satu bentuk ziarah ialah melaksanakan haji yang fardu yang tertakluk pada waktu tertentu. Satu lagi bentuk ziarah ialah umrah, hanya selama 5 hari, yakni pada 9 hari bulan Zulhijjah sehinggalah 13 Zulhijjah. Pada hari-hari tersebut melakukan umrah adalah makruh, kerana hari-hari itu dikhususkan untuk amalan haji sahaja. Selain daripada hari itu, umrah boleh dilakukan pada setiap masa dan seberapa banyak pun untuk sepanjang tahun. Ini juga merupakan satu kurniaan Allah SWT yang agung untuk mereka yang sentiasa rindu untuk hadir ke rumah Allah SWT. Lalu dia telah memberi kebenaran untuk hadir pada setiap masa. Umrah walaupun sunat di sisi Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala dan juga Imam Malik rahimallahu ta'ala, namun di sisi Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala dan juga Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, umrah adalah wajib, yakni sekali seumur hidup. Lantaran itu sekurang-kurangnya sekali umrah mestilah dikerjakan kerana ia adalah wajib di sisi dua orang imam. Mengikut pendapat yang masyhur di sisi Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, sekurang-kurangnya melakukan umrah sekali adalah sunat muakkadah, dan setengah ulama Hanafiyah mengatakan adalah wajib, manakala setengah yang lain pula mengatakan fardu kifayah. Maka kesimpulannya bagi orang yang berkemampuan untuk pergi ke sana, hendaklah melakukannya walaupun sekali. Dalam Al-Quran perintahnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196 yang Allah SWT berfirman, dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Keterangan dalam sebuah hadis ada menyatakan bahawa maksud menyempurnakan haji dan umrah ialah memakai ihram haji dan umrah dari rumah sendiri. Banyak riwayat yang menyebut mengenai kelebihan memakai ihram dari rumah sendiri. Tetapi oleh kerana setelah memakai ihram, banyak perkara yang perlu kita elakkan, dan tempoh yang lama dalam ihram kadang-kadang akan menyebabkan berlakunya perkara yang ditegah semasa ihram. Maka para ulama menyarankan supaya memakai ihram dari miqat sebagai langkah berhati-hati, kerana mengelak daripada dosa adalah lebih penting dan lebih utama daripada menghasilkan fadilat. Banyak hadis yang menerangkan mengenai fadilat umrah. Dalam bab yang pertama juga telah diterangkan sebahagian daripadanya bersama-sama dengan fadilat haji, seperti pada hadis yang ke-11, 14 dan 15. Selepas hijrah, baginda Nabi Muhammad SAW hanya melakukan haji sekali sahaja,
tetapi umrah sebanyak 4 kali. Salah satu daripadanya tidak dapat disempurnakan kerana orang-orang musyrikin tidak membenarkan baginda SAW memasuki Mekah, dan keputusan telah dibuat bahawa pada tahun itu mereka tidak akan melakukan umrah, tetapi akan datang untuk melakukannya pada tahun hadapan, yakni 3 umrah dapat disempurnakan oleh baginda SAW. Hadis yang terakhir pada malam ini insya-Allah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha telah datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu, suamiku yakni Abu Talhah radhiyallahu anhu dan anak lelaki yang telah pergi untuk menunaikan haji tetapi tidak membawaku bersama. Maka baginda SAW bersabda mafhumnya, umrah pada bulan Ramadan adalah sama pahalanya dengan mengerjakan haji bersamaku. Kenyataan Nabi Muhammad tentang persamaan fadilat antara menunaikan haji dan melaksanakan umrah pada bulan Ramadan banyak terdapat dalam hadis-hadis yang berlainan. Dalam sebuah hadis disebut bahawa ketika Nabi Muhammad SAW sedang membuat persiapan untuk pergi mengerjakan haji, seorang sahabiah telah berkata kepada suaminya, bawalah aku bersama supaya aku juga dapat menunaikan haji bersama Rasulullah SAW. Suaminya menjawab, aku tidak mempunyai tunggangan yang lain. Si isteri berkata, kamu ada seekor unta lagi? Suaminya menjawab, unta itu telah aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka isteri tadi dalam keadaan terpaksa tidak dapat bersama bersama jemaah haji Rasulullah SAW. Apabila baginda SAW kembali setelah selesai daripada haji, si suami telah memberitahu baginda SAW tentang apa-apa yang telah berlaku antaranya dan isterinya. Baginda SAW bersabda mafhumnya, kamu sebenarnya boleh menggunakan unta tersebut kerana haji juga ialah jalan Allah SWT. Kemudian si suami berkata, ya Rasulullah, isteri saya mengirim salam dan bertanya, adakah sesuatu amalan yang boleh diamalkan yang boleh menampung kerugian kerana tidak dapat bersama jemaah haji Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW bersabda mafhumnya, sampaikan salamku kepadanya dan beritahu kepadanya bahawa umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersamaku. Kisah yang sama juga berlaku pada Sayyidatina Ummu Sinan radhiyallahu anha, Ummu Maqal, Ummu Taliq dan Ummu Hashim radhiyallahu anha. Mereka ini selalu berniat untuk menunaikan haji, tetapi kerana keuzuran yang sentiasa ada, mereka tidak dapat meneruskannya. Maka baginda SAW telah bersabda kepada mereka, setiap seorang daripada mereka, bahawa umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersamaku. Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala telah menukilkan riwayat ini dalam kitabnya, itu kitab Fathul Bari, dan beliau berkata, persamaan umrah dengan haji bukanlah bermaksud dengan mengerjakan umrah ini kefarduan haji akan ditertunai. Inilah satu hukum yang disepakati dan tidak ada sebarang pencanggahan bahawa kefarduan haji tidak akan tertunai dengan melakukan umrah pada bulan Ramadan. Bahkan maksudnya ialah pahala umrah yang bercampur dengan pahala Ramadan akan menyamai pahala haji. Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala berkata, kadar pahala amal akan bertambah kerana fadilat yang ada pada waktu tertentu, sama seperti pahala amal akan bertambah kerana keikhlasannya. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita dapat mendengar beberapa hadis dan keterangan dalam bab umrah, tuan-tuan. Insya-Allah berkaitan dengan umrah, dan insya-Allah tuan-tuan kita pun menghampiri bulan Ramadan. Kita banyaklah berdoa insya-Allah tuan-tuan. Hari ini di Masjidil Haram pun, dalam Masjid Nabawi, masih lagi disekat, tidak boleh kita siapa saja untuk menunaikan haji atau menunaikan umrah, tuan-tuan. Dan ada kawan-kawan kita yang sebagainya dah tempah booking dah untuk nak pergi umrah, tapi masih lagi tidak dapat pergi. Insya-Allah kita doakan Allah mudahkan insya-Allah satu hari nanti. Dan juga sahabat-sahabat kita yang setelah ini berada juga sebahagian
dah dapat surat panggilan haji dan sebagainya, memang tak sabar-sabar hati ni berbunga-bunganya rindunya dapat nak pi berada di depan Baitullah Al-Haram, dan juga untuk nak pi bertemu sendiri menziarahi Rasulullah SAW. Dan juga kita doakan insya-Allah dalam keadaan kita hari ini dibelenggu oleh COVID-19 ya, insya-Allah bukan kita di Malaysia saja, di seluruh dunia tuan-tuan, seluruh dunia negara diuji dengan sebegini rupa, insya-Allah ujian yang Allah bagi pada kita, insya-Allah mungkin ada hikmah yang di sebalik kesusahannya ujian kita alami hari ini, insya-Allah. Dan tentang umrah tuan-tuan, insya-Allah tuan azam lah tuan yang mana dah pi doa lagi, insya-Allah mana Allah pilih lagi, Allahumma balighna fil haramain, ya Allah kau sampaikan kami kedua tanah haram, dan minta yang tak pi lagi tanam azam sungguh-sungguh, insya-Allah walaupun syarat bukan nak pi sana, nak pi menjadi tetamu Allah, bukan kaya tuan-tuan, orang miskin pun Allah akan pilih tuan-tuan. Syarat nak pi menjadi tetamu Allah bukannya orang yang ada kelapangan masa, bukan orang yang sibuk pun Allah pilih tuan-tuan. Jangan takut, yang penting kita kena azam keinginan yang sungguh-sungguh dan banyak berdoa, insya-Allah satu hari Allah akan pilih kita tuan-tuan, insya-Allah. Dan masa saya ingat lagi masa saya pi tahun depan tuan-tuan, grup Ustaz Farhan Da'i, insya-Allah sonok tuan-tuan ya. Kalau kita tengok balik, kena balik gambar-gambar yang kita dapat tu, Allahu Akbar. Boleh tengok kubur hijau tu sangat, memang orang tak apa, sedih lah, sedih dan berbunga-bunga hati nak pi lagi tuan-tuan, insya-Allah. Kita tengok Kaabah hari ni, bagi tengok live Mekah tu, tengok Kaabah dikelilingi pagar, Allah betapa sedihnya. Hari ni Kaabah tak ada Allah tuan-tuan di saat ni. Kalau masa biasa ni kita pergi pegang dia, pergi peluk dia, pergi berdoa dekat dengan Kaabah. Hari ni orang tak boleh dekat dengan Kaabah sebab ada sebab tentu, insya-Allah mungkin ada hikmah lah, insya-Allah. Nah, doalah insya-Allah satu hari nanti Allah pilih kita lagi, yang dah pi minta Allah pilih lagi tuan-tuan, yang tak pi lagi minta doa sungguh-sungguh sampai Allah tuan-tuan. Bangun di tengah-tengah malam tu, solat tahajud tu, di sujud yang terakhir tu, bangun minta tunggu ke doa, insya-Allah Allah akan pilih kita, insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah. InsyaAllah pada malam esok, insyaAllah kata ada pahalangan, kalau dipanjangkan umur, kita akan kongsi lagi kelebihan Mekah dan Madinah berkaitan dengan tempat-tempat yang mustajab doa di lebih-lebih lagi di Mekah, insyaAllah. Kita kongsi tempat-tempat yang sangat mustajab doa, insyaAllah. Dan satu hari kalau kita dipilih nanti, kita akan tahu tempat-tempat mana yang paling perlu kita jadi tumpuan kita nak pi duduk di situ untuk berdoa, insya-Allah. Malam itu kita akan kongsikan ada beberapa tempat, beberapa belah tempat yang dikarang dalam kitab ni, kita kongsikan apa yang kita kongsi yang bermanfaat untuk kita sama-sama untuk dapat ilmu juga untuk kita beramal satu hari nanti, insya-Allah. Sekian itu saja perkongsian malam ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.